接做啊。Terima kasih. 奉主耶稣基督圣名，我们开始我们今晚的青年团聚聚会。Dalam nama Tuhan Yesus, kita memulakan kebaktian belia pada malam ini. 那我们今晚还是继续的，就是在谈到这个基督教伦理学。Malam ini kita masih teruskan sambungan etika Kristen. 那今晚我们要进入的就是这个基督教伦理学的范畴里面的这个第4条，就是有关人类生命的伦理。Malam ini kita akan masuk kategori etika Kristen yang keempat, yaitu etika hidup manusia. 我们都在这个第4项的这个范畴里面，生命伦理蛮久了，因为还比较多课题。Kita agak lama berbincang kategori yang keempat ini sebab dia banyak topik. 那上个月我们已经谈过有关堕胎的那些问题了哈。Jadi bulan lalu kita sudah bincang masalah tentang menggugurkan kandungan. 好，那今晚我们还是会谈到这个生命伦理也是关乎我们诫命中的第6诫。Jadi malam ini kita akan bincang tentang etika nyawa ataupun hidup manusia yang berkaitan dengan hukum ke-6. 那个上个月的那个堕胎也是跟生命有关的。Jadi bulan lalu punya menggugurkan kandungan itu pun berkaitan dengan nyawa juga. 好，那我们今晚我们就第5这个生命伦理的这个第5题就是有关我如果在自卫就是保护自己的情况之下，我可以杀人吗？ Soalan kita pada malam ini ialah, bolehkah kita membunuh karena mempertahankan diri? 那或许说在我们在反复我们保护我们自己生命的那一刻的时候，我们或许都有可能有无趣啦，或者是动了一些手脚，可能是让那个对方的那个要伤害你的那个对象被你杀了。 Ataupun dalam keadaan bahaya ketika kita melindungi diri, kita mempunyai senjata ataupun kita bertindak dan terbunuh orang yang ingin mengancam kamu. 好，那或许你可能也学了一些功夫， ataupun mungkin kamu ada belajar kungfu, 或者你学了一些保护自己的一些武术， ataupun kau ada belajar teknik mempertahankan diri, 跆拳道啦，或者是空手道啦， taekwondo kah atau karate kah, 或许你自己会用枪啦， ataupun kamu sendiri tahu menggunakan pistol, 可能你自己有这些武器， mungkin kamu sendiri mempunyai senjata. 那这一些你在这种情形之下，我们在伦理里面会不会来去干犯？ Jadi dalam keadaan begini, akankah kita melanggar etika? 那圣经又怎么教导我们对这一方面第6诫这一方面的，我们要保护自己的情况之下，变成可能我们会伤害别人、杀害别人，那又是怎么样的个问题呢？ Jadi apa pula pengajaran Alkitab kepada situasi seperti ini, di mana kita membunuh orang lain karena mempertahankan diri? 没有错在我们的10诫中的第6诫就是说不可杀人。 Memang tidak salah dalam hukum ke-6 dalam 10 hukum itu ialah jangan membunuh. 那这一条诫命当然就是要告诉我们，人类每一个人的生命都是非常神圣，而且是非常的就是重要。 Hukum ini memberitahukan kita nyawa setiap manusia adalah sangat suci dan sangat penting. 因为我们每一个人都是被造的时候，圣经说是照着神的形象造男造女的。
Sebab Alkitab mengatakan ketika manusia diciptakan, kita diciptakan menurut rupa gambar Tuhan. 因此每一个人的生命都是非常的尊贵。 Oleh itu, nyawa setiap orang pun sangatlah bernilai. 你杀人等于就是说毁掉神的形象。 Kalau kamu membunuh, berarti kamu merosakkan gambar Tuhan. 但是在这种的诫命之下， Tetapi di bawah hukum ini, 我们都知道，别人的生命重要，那自己的生命也很重要。 kita tahu nyawa orang lain penting, nyawa sendiri pun penting. 要尊重别人的生命，我也要尊重自己的生命。 Aku harus menghormati nyawa orang lain, aku harus juga menghormati nyawa sendiri. 所以诫命当中，无论是这条诫命或者其他的经卷里面，都有提到杀人这个是神不喜悦的。 Jadi tidak kira hukum ini kah ataupun catatan Alkitab yang lain pun mengatakan membunuh merupakan sesuatu yang Tuhan tidak suka. 那当然，如果在我们的社会当中，每一个人都会尊重别人的生命这种的情况当然是大家都很希望的。 Tentulah kalau dalam masyarakat kita setiap orang pun menghormati nyawa orang lain, inilah suatu keadaan yang kita sangat suka. 但是呢，我们的社会是在我们的期望之下是相反的， Tetapi masyarakat kita berlainan dengan impian kita. 都是不可能的。 Ini memang mustahil. 因为圣经都说罪入了这个世界， Sebab Alkitab pun mengatakan dosa telah masuk ke dalam dunia. 那全世界都掌握在这个恶者的手下。 Seluruh dunia ini berada di bawah kuasa si jahat. 所以生命既然宝贵， Jadi memandangkan nyawa itu bernilai, 但是我们有时候会碰见一些在两难之间的一些伦理的问题。 namun kadangkala kita bertemu keadaan di mana kita ini mengalami dilema di etika. 就好像刚才我们提到你为了要保护自己自卫的那个情形之下，你这样杀人，那这是罪吗？ Seperti soalan tadi, ketika aku membunuh, kalau mau mempertahankan diri sendiri, adakah itu dosa? 那当然在法律上都需要有很多的很多的人证啦、物证啦，来去表明你是要保护自己的。 Jadi dalam masyarakat ini memang perlu banyak bukti lah, bukti manusia ataupun bukti fisikal, benda lain untuk membuktikan bahwa kamu sedang mempertahankan diri. 所以我们就在这个的课题以难之下，我们来从这个伦理学这里来去做探讨。 Maka kita akan menggunakan etika Kristen untuk mempelajari soalan ini. 那在自卫的情形下，你可以杀人吗？ Jadi membunuh karena mempertahankan diri. 我们都不想这个世界都是充满暴力的。 Kita tahu dunia ini penuh dengan keganasan. 但是问题就是说，不是每一个人都能够那个心能够归向这个善行，但是有时候就会反而相反的会作恶。 Hati manusia itu tidak semestinya bercondong kepada kebaikan, sebaliknya bercondong kepada kejahatan pula. 以法律的角度去看那每一个人都必须有对自己的生命、身体的安全的保护权。 Jadi dari segi undang-undang, setiap orang mempunyai hak untuk melindungi keselamatan diri sendiri. 那当然每一个国家、每一个这个政府的法律里面都有保护每一个公民的生命的权利。 Tentulah dalam setiap negara, setiap rakyatnya mempunyai hak untuk melindungi diri. 那要保护这个国家平安，没有伤害人、杀人
暴力的事件。 Jadi undang-undang itu akan melindungi negara tersebut supaya tiada keganasan atau pembunuhan. 如果在自卫的情形之下杀人了，那当然这些还要到法庭里面，法庭以法律的这些手续来去做判断。 Tentulah kalau ada case pembunuhan karena mempertahankan diri, itu perlu dibawa ke mahkamah untuk proses yang seterusnya. 但是现在我们要讨论说，在自卫的情形下可杀人吗？ Cuma sekarang kita akan membincangkan, bolehkah kita membunuh karena mempertahankan diri? 那当然，在这个的疑难之下，我们要考虑有好几个的一些方向了。 Dan dalam soalan ini ada beberapa aspek lah yang perlu kita renungkan. 就以4方面做大家的学习参考。 Jadi ada 4 aspek lah sebagai perkongsian ataupun rujukan kita bersama. 那第一yang pertama, 在记录别人的这个情况之下， dalam keadaan menimbulkan kemarahan orang lain. 如果你是因为先记录别人让人家生气，那可能别人真的很生气的时候，可能会动手要杀你或者要打你。 Jadi mungkin kamu menimbulkan kemarahan orang lain, membuat orang lain sangat marah sehingga orang itu mau pukul kau, mau bunuh kau. 所以在这个情形之下你已经是失去了自卫的权利。 Jadi dalam keadaan begitu, kamu telah kehilangan hak untuk mempertahankan diri. 因为在这个圣经的伦理里面我们已经被教导了说，我们不可以就说我们要止住怒气了，不要让怒气出现。 Karena pengajaran Alkitab mengajar kita haruslah menahan kemarahan kita, jangan membiar kemarahan itu bertindak. 你也不要去挑别人的怒气。 Dan janganlah kamu membangkitkan marah orang lain. 我们来看诗篇， Mari kita lihat di Mazmur. 诗篇37篇， Mazmur bilangan 37. 我们看8节。 Kita lihat ayat 8. 诗篇37篇第8节。 Mazmur bilangan 37 ayat 8. 要止住怒气，理去愤怒，不要心怀不平，以致作恶。 Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. 好，这里告诉我们Ini memberitahukan kita, 那当然，如果你在有怒气之下，圣经告诉我们你要离开，你要止住，要离开。 kita mengatakan ketika kita marah, kita harus berhentikanlah ia dan meninggalkannya. 不然的话，接下来就说你就会心怀不平然后以致作恶。 Sebab di sini mengatakan kalau tidak, itu hanya membawa kepada kejahatan. 所以告诉我们，怒气你不止息，你还把它挑起来的话，那都会酿起可能恶事、杀人的事，可能也会发生。 Jadi kalaulah kamu tidak memberhentikan marah, sebaliknya menimbulkan marah, itu akan mendatangkan perkara membunuh. 我们来再看那个箴言的15章。 Mari kita lihat lagi di Amsal pasal 15. 箴言我们看15章。 Amsal pasal 15. 15章我们看18节。 Pasal 15 ayat 18. 15章18节。 Pasal 15 ayat 18. 暴怒的人挑起争端，人怒的人仔细纷争。 Si pemarah membangkitkan pertengkaran, tetapi orang yang sabar memadamkan perbantahan. 这也是一样了你生气、你暴怒的话，你会挑起这个纷争了Ya, sini pun memberitahukan si pemarah, kalau kamu marah, kamu akan membangkitkan pertengkaran.
所以如果你激怒别人，让人家生气，可能让别人可能都要动手打你，那你其实你已经是应该说你没有了那个自卫的权利的。Jadi kalaulah kamu menimbulkan kemarahan orang lain sehingga orang lain mau memukul kamu, membunuh kamu, sebenarnya kamu sudah kehilangan hak untuk mempertahankan diri. 你不能说他打你是他错。Kamu tidak boleh cakap sudah dia yang pukul kau, dia yang salah. 是因为你的话语挑起了他的怒气，就变成动手。Ini karena kamu, ya perkataan kamu yang menimbulkan kemarahannya sehingga dia yang bertindak. 所以要免去这个怒气，止息这些纷争。Jadi haruslah berhentikan kemarahan dan meninggalkan perbantahan. 我们再看看箴言的29章。Lihat lagi di Amsal pasal 29. 箴言29的22节。Amsal pasal 29 ayat 22. 29章20号。Pasal 29 ayat 22. 好气的人挑起争端，暴怒的人多犯罪。Si pemarah menimbulkan pertengkaran dan orang yang lekas gusar banyak pelanggarannya. 那可见我们在这个第一条件之下，自卫的心可杀人吗？我们不是因为谈到杀人的问题，现在我们是谈到说，是什么事情让杀人这个事件可能会发生。Jadi dalam case pertama ini, yaitu aspek yang pertama, kita bukan bincang tentang membunuh orang lain, kita sedang membincangkan dalam keadaan apakah menimbulkan orang mau membunuh kamu. 所以如果有人要就说两对面了双方的话一直要挑起这些怒气，可能会导致作恶杀人，那我们这基督徒应该怎么做呢？ Jadi kalaulah ada dua pihak yang saling menimbulkan kemarahan sehingga mau membunuh, apakah yang patut kita lakukan sebagai umat Kristen? 因为这个杀人不一定有那个可能他想动手打你，但是可能动手拿了一些武器啦，不小心啦，然后就可能会伤害人命。 Karena kalau dia tidak berniat mau membunuh kau pun, tetapi dia bertindak, mungkin dia mengambil senjata dan itu mungkin akan mencederakan orang lain. 所以保罗这样劝勉基督徒。 Oleh itu, Paulus menasihatkan umat Kristen. 来看罗马书的12章。 Mari kita lihat Roma pasal 12. 罗马书12章看17、18节。 Roma pasal 12 ayat 17 dan 18. 12章17、18节。 Pasal 12 ayat 17 18. 不要以恶报恶，众人以为美的事要留心去做，若是能行，总要尽力与众人和睦。 Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. 19，我们再看21节。21节， 21. 你不可为恶所胜，反要以善胜恶。 Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. 所以圣经在告诉我们，先要制服我们的心里面的那个怒气怨恨，不然可能就会导致杀人，动手杀人。 Jadi Alkitab memberitahukan kita haruslah memberhentikan kemarahan kita dulu, kalau tidak mungkin akan terjadinya pembunuhan. 好了，这是第一样我们要考虑的。 Inilah perkara pertama yang patut kita renungkan. 那第二样呢？ Yang kedua pula, 好，真的前面的那一个条件不是了第二个条件真的是有人无缘无故的可能就来动手要威胁你。 jadi case pertama memang tidak boleh. Sekarang case yang kedua pula, ada orang yang tiba-tiba tanpa sedap mau mengancam nyawa kamu. 所以这个第一项的刚才那个第一点的那个是，其实是要我们做基督徒的来去停止
有杀人的这个恶行，所以不要去让人生气啊。 Jadi yang butir pertama tadi itu adalah mau kita sebagai umat Kristen ini memberhentikan kemarahan supaya orang lain jangan membunuh. 好了，那第二种情形的话，就是说，你要保护自己啦，但是对方要考虑到对方用的那个武力或者是武器的危险度是不是可以相比？ Jadi yang kedua pula, kamu mau mempertahankan diri, kamu harus merenungkan sama ada kebahayaan senjata pihak lawan itu seimbang dengan kamu. 或者说对方要伤害你的那个武器都比你强， Ataupun senjata yang digunakan oleh pihak lawan untuk mencederakan kamu itu lebih kuat daripada kamu. 那你还是有那个自卫的情形之下，或许可能你会杀害他。 Dalam keadaan di mana kamu masih mempunyai hak untuk mempertahankan diri, mungkin kamu akan coba untuk mencederakan dia. 所以在第二方面，我们在考虑的就是说，你在自卫的权利之下，是当然是要跟对方的武力或者是他所用的武器，或者是不是相称。 Jadi dalam keadaan yang kedua ini kita harus renungkan sama ada senjata yang kedua-dua pihak pakai itu seimbang atau tidak. 如果从圣经去看这种情形除了那个武器或者武力之外，还会考虑到它是白天还是晚上。 Kalau dari segi Alkitab, selain daripada mengambil kira tentang senjata yang digunakan, mengambil kira lagi tentang sama ada itu siang atau malam. 我们来看出埃及记， Mari kita lihat di Keluaran. 出埃及记的22章。 Keluaran pasal 22. 出埃及记22章，我们看第2节。 Keluaran pasal 22 ayat 2. 第2节啊， Ayat 2. 人若遇见贼挖窟窿，把贼打了，以至于死，就不能为他有流血的罪。 Jika seorang pencuri kedapatan waktu membongkar dan ia dipukul orang sehingga mati, maka si pemukul tidak berhutang darah. 3节， 3. 若太阳已经出来，就为他有流血的罪。贼若被拿，总要赔还。若他一无所有，就要被卖，顶他所偷的物。 Tetapi jika pembunuhan itu terjadi setelah matahari terbit, maka yang berhutang darah, pencuri itu harus membayar ganti kerugian sepenuhnya. Jika ia orang yang tidak punya, yang tak punya, ya harus dijual ganti apa yang dicurinya itu. 大家有没有注意这章节2节跟3节是有分时间的？ Adakah kita semua perhatikan bahwa di ayat 2 dan 3 ini ada perbezaan masa? 第2节是在晚上， Ayat 2 berlaku pada waktu malam. 3节是太阳出来。 Di ayat 3 pula, matahari sudah terbit. 同样事件就是说把那个进你家的那个贼打死。 Dalam dua keadaan pun, kamu membunuh pencuri yang datang ke rumah kamu. 第2节你看你遇见那个，这是晚上了，那个贼晚上来了挖窟窿，你把那个贼抓了打了，这里说以致打死了。 Ya, ayat 2 mengatakan pencuri itu kedapatan waktu membongkar dan kamu memukulnya sehingga mati. 那这里说就不能为他有流血的罪，就是说你没有错了。 Sini mengatakan maka si pemukul tidak berhutang darah. Maksudnya, kamu tidak salah. 就是说晚上你抓到贼打死，是因为他是坏人嘛，你把他打了。 Maksudnya, waktu malam kamu menangkap pencuri itu, kamu pukul dia sampai mati. Pencuri itu penjahat kan? 因为一般上那个贼会晚上来的时候，他身上也会先带了一些必备的武器，他要保护他自己嘛。 Sebab kalaulah pencuri datang waktu malam, dia akan bawa senjata sendiri juga, sebab dia pun mau mempertahankan diri. 但是第3节说太阳出来就是白天了，白天你抓到贼，
你杀了他，就为他有流血的罪。 Tetapi ayat 3 mengatakan kalau kamu membunuh setelah matahari terbit, maka ia berhutang darah. 那这样看来的话，晚上打死的贼没有罪，白天你把贼打死了会有罪。 Kalau begitu, nampaknya kalau kita membunuh pencuri pada waktu malam, tidak bersalah. Kalau kita membunuh pencuri pada waktu siang, bersalah pula. 为什么呢？ Kenapa pula? 因为第3节太阳出来的是你看得到的， Sebab pasal 3, ayat 3, setelah matahari terbit, kamu sudah boleh nampak. 你只可抓他，然后去带到他审判。 Kamu hanya boleh menangkapnya dan membawa dia ke penghakiman atau pengadilan. 在晚上你遇见了贼，这些危险的可能会伤害你，你有权利保护自己的生命。 Pada waktu malam, kamu bertemu dengan pencuri yang berbahaya, kamu ada hak untuk mempertahankan diri. 那是圣经可以看到的那个时间点上的一个保护自己的许可。 Inilah suatu izin yang kita boleh nampaklah dalam Alkitab di mana kita diizinkan untuk mempertahankan diri. 那当然，今天我们是要避免你在晚上不要随便出来。 Dan tentulah hari ini kita harus coba elakkan pada waktu malam, janganlah sembarangan keluar. 不要说晚上，白天也有坏人了。 Jangan cakap malam, sekarang waktu pagi pun ada penjahat. 所以无论我们怎么样我们还是有要保护自己的权利。 Jadi macam mana pun kita masih mempunyai hak untuk mempertahankan diri. 你不可能说那个盗贼来了，你就献上自己说把我杀掉这样。 Kamu tidak boleh cakap, ayah perompak atau pencuri sudah datang, saya mempersembahkan dirilah, bunuhlah aku. 好，那还有个要考虑的，这第2项的就是说武器的问题。 Satu lagi yang perlu diambil kira dalam syarat kedua ini, yaitu keseimbangan senjata. 就是说对方的武器是否是比你更强。 Yaitu senjata pihak lawan itu lebih kuat daripada kau atau tidak. 那你就有权利要维护自己的生命。 Maka kamu mempunyai hak untuk mempertahankan nyawa sendiri. 因为从圣经去看我们也发觉说，神的选民身上也有带武器的。 Sebab dalam Alkitab kita pun melihat umat pilihan Tuhan ada membawa senjata juga. 我们可以看诗篇， Kita boleh melihat di Mazmur. 诗篇144 Mazmur bilangan 144 第1节， ayat 1. 144篇第1节。 Bilangan 144 ayat 1. 耶和华我的磐石是应当称颂的，他教导我的手征战，教导我的指头打仗。 Terpujilah Tuhan gunung batuku yang mengejar tanganku untuk bertempur dan jari-jariku untuk berperang. 看来这个大卫的诗称颂神以后，他说神也教导他征战，教导他打仗。 Jadi dalam Mazmur Daud ini mengatakan Tuhan mengajar dia untuk bertempur dan berperang. 所以我们看到大卫张阵的时候，秉政的时候，他曾经就是打了很多的征战。 Jadi kita lihat ketika Daud memerintah, dia pernah banyak berperang. 就是带着武器来去说服，来去战胜这些四围的敌人。 Yaitu membawa senjata untuk menewaskan dan menakluki musuh-musuh sekelilingnya. 对，我们再看诗篇18篇。 Kita lihat lagi di Mazmur bilangan 18. 诗篇18篇也是大卫的诗。 Mazmur bilangan 18 ini pun Mazmur Daud juga. 那你看34节。 Kita baca ayat BM 35. 34节，他教导我就是神他教导我的手能以征战，甚至我的膀臂能开铜弓。 Ayat 35
yaitu Tuhan, yang mengajar tanganku berperang sehingga tanganku dapat melenturkan busur tembaga. 好，这是看来大卫也在祈求神，叫他能够有这个征战的智慧。 Jadi nampaknya Daud juga memohon kepada Tuhan untuk memberikan hikmat berperang baginya. 但是这种的情形之下是在神的旨意之下拿武去什么保护自己的国家的。 Tetapi keadaan ini ialah di mana dia mempertahankan negara sendiri. 就是外敌因为要欺负他们，所以他们有权利保护国家的安全子民子弟的平安生命，所以他们去跟敌人打仗。 Karena musuh di luar itu ingin menyerang negara mereka, jadi demi mempertahankan negara dan juga rakyat-rakyat di dalam negara, mereka diizinkan untuk keluar berperang. 好，那我们拿一个比方那个以色列人出埃及以后的第一个征战。 Saya ambil satu contoh lah, yaitu peperangan pertama orang Israel setelah keluar dari Mesir. 这是以色列人去打人呢，还是敌人来打他们？ Mereka ini pergi menyerang orang lain ataupun musuh yang datang menyerang mereka. 我们来看出埃及记的17章。 Mari kita lihat di Keluaran pasal 17. 出埃及记17章8节。 Keluaran pasal 17 ayat 8. 那时亚玛利人来在利非兵和以色列人征战。 Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. 很清楚，这里说是谁要开战？ Jelas sekali di sini memberitahukan siapakah yang mulakan peperangan. 攻击人的是亚玛利人， Yang menyerang adalah orang Amalek. 以色列人只不过要路过那个地方，竟然面对这样的一个仇敌。 Orang Israel cuma mau limpas tempat itu saja, tetapi bertemu dengan musuh pula. 那既然他要来打以色列人，就要备战。 Memandangkan mereka datang menyerang, orang Israel haruslah mempertahankan diri dalam peperangan. 所以第9节，摩西就对约书亚说：“你就选出人来，出去和亚玛利人征战。” Maka di ayat 9 mengatakan, Musa berkata kepada Yosua, pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. 所以这个征战是要保护自己的选民。 Jadi peperangan ini adalah untuk mempertahankan umat pilihan sendiri. 所以如果圣经里面也看到，如果选民自己去欺负别人，拿武器去伤害别人，那是很大的一种羞辱。 Jadi kalau kita lihat dalam Alkitab, kalaulah umat pilihan itu sendiri yang keluar pergi menyerang orang lain, ini memang sesuatu yang sangat memalukan. 我们在哪一个例子看？创世纪34章。 Mari kita lihat lagi satu contoh dalam Kejadian pasal 34. 创世纪34章，我们来看这个34章是那个雅各的有一个女儿迪拿嘛，被人强奸了。 Jadi pasal 34 ini mengenai peristiwa seorang anak perempuan Yakub, yaitu Dina, dia dirogol orang lain. 也就是说，他这个迪娜这个女儿是跟事件的行淫了。 Maksudnya Dina ini telah pun diperkosa ataupun diperkosalah oleh Sikem. 对，那后来那个事件的父亲了，就过来跟雅各讨论了，就是说要娶他的这个女儿了。 Kemudian bapak Sikem ini datang berjumpa dengan Yakub supaya mau minta Yakub izinkan anaknya dikawinkan. 那雅各的儿子大家都很诡诈。 Jadi anak-anak Yakub ini mereka sangat licik. 就是说你要娶我的妹妹啊，可以，那你们要先受割礼。 Jadi mereka kata, oh mau kawin dengan adik kami, boleh, tetapi kamu harus menjalankan sunat dulu. 所有的男丁必须要受割礼。 Maksudnya semua laki-laki di sana harus disunat.
那要隔离的话，那就是会痛好几天呢。 Jadi kalau mau disunat, mereka akan sakit beberapa hari. 好，那这个城内的人哦，这些男丁大家都赞同了。好了，那为这个条件，那大家就受隔离了。 Jadi para lelaki di kota itu semua pun setuju. Jadi semua orang pun menjalankan sunat. 那大家受了隔离的后，如果你看25节开始第3天了，大家都很痛啊。 Jadi mereka semua pun disunat, dan kalau kita baca ayat 25, pada hari ketiga mereka sedang menderita kesakitan. 那后来雅各有2个儿子哦， Kemudian Yakub ada 2 orang anak, 西面和利未， yaitu Simeon dan Lewi. 他拿刀剑出去， Mereka membawa pedang dan keluar. 趁着这些人还想不到的那个时候，大家都已经痛了不得了，他就把这些在疼痛的男丁都杀掉。 Ketika orang lain semua menderita kesakitan dan tidak sangka-sangka, mereka datang dan membunuh semua laki-laki di sana. 哦，所以他这种情形就是会侵犯别人的权利还有生命。 Jadi keadaan ini mereka telah pun melanggar hak mempertahankan diri orang lain. 哦，所以没有尊重别人， Jadi mereka tidak menghormati orang lain. 自己要报仇了。 Sendiri ingin membalas dendam. 哦，所以你看哦，雅各，这个做爸爸的怎么样？ Jadi coba kita lihat apa yang terjadi kepada Yakub yang sebagai ayah. 你看30节， Kita baca ayat 30. 雅各对西面的利未说：“你们连累我，使我在这地的居民中，就是在迦南人和比利洗人中有了臭名。” Yakub berkata kepada Simeon dan Lewi, "Kamu telah mencelakakan aku dengan membusukkan namaku kepada penduduk negeri ini, kepada orang Kanaan dan orang Feris." 哦，所以这种你去欺负别人，这样去杀害别人，这是不对的。 Jadi kamu membuli orang lain, mencelakakan, membunuh orang lain, itu salah. 也不是用这种的奸恶的手段来去杀害别人。 Bukan mau menggunakan cara yang licik ini untuk membunuh orang lain. 好，那我们再考虑第3， Jadi mari kita bincangkan case ketiga. 在自卫的情形下可杀人吗？ Bolehkah kita membunuh karena mempertahankan diri? 这种情形还没有提到达之前哦，还没有发生之前，我们是否可以学习这个第3点忍让？ Sebelum sampai tahap mau membunuh, bolehkah kita belajar butir ketiga, yaitu sabar dan bertolak ansur? 这是主耶稣在教导我们的。 Inilah pengajaran Tuhan Yesus. 哦，我们看这个马太福音， Mari kita lihat di Injil Matius. 马太福音第5章， Injil Matius pasal 5. 马太5章我们看38。 Injil Matius pasal 5 ayat 38. 38节， Ayat 38. 你们听见有话说：“以眼还眼，以牙还牙。” Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. 哦，这个是圣经的话没有错的了。 Ini memang firman Alkitab, tidak salah. 在申命记、利未记都有谈到。 Ini tercatat di dalam Imamat dan Bilangan juga. 以眼还眼，以牙还牙，这句话其实是应该用在哪里？是用在审判的时候。 Mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Bilakah istilah ini digunakan ketika penghakiman? 但是有人就用这一句话呢，的公平性拿来做自己报仇的一种这一种的原则。 Tetapi ada orang menggunakan keadilan dalam istilah ini sebagai suatu alasan untuk membalas dendam. 寻找自作公义了。 Sendiri mencari keadilan sendiri. 好，那主耶稣主耶稣要更正他们的这个动机哦。 Jadi Tuhan Yesus ingin memperbetulkan motif mereka.
这个圣经的话没有错的， Ini memang firman Alkitab, tidak salah. 以眼还眼，以眼还眼是圣经的公义的审判的话。 Mata ganti mata dan gigi ganti gigi, ini adalah firman penghakiman yang adil. 但是你不能个人拿来做你来报仇的一个理由或者是一个原则。 Tetapi ini tidak boleh digunakan sebagai satu prinsip yang kamu pakai untuk pergi membalas dendam. 变成你会以恶报恶。 Kalau begitu, kamu akan membalas kejahatan dengan kejahatan. 看39节嘛39节， Kita lihat ayat 39. 主耶稣就告诉他们， Maka Tuhan Yesus bagi tahu mereka. 这是我告诉你们，不要与恶人作对。 Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. 所以这是主耶稣在教导我们，不要故意和那些恶人来去做对敌抵抗。 Jadi sini Tuhan Yesus memberitahukan kita, jangan sengaja mau pergi melawan orang yang berbuat jahat itu. 所以接下来这里有三个的可能， Sanke de semua. 三个的可能。 Mungkin seterusnya ada 3 jenis kemungkinan. 第一个 Yang pertama, 就是有人打你的右脸，连左脸也要转过来由他打。 yaitu siapa yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. 这是动手打你的脸啊！ Ini adalah orang yang bertindak menampar pipi kamu. 你看按照字面来说，主耶稣说，如果他打你右脸，你那个左脸你要转过来给他打。 Kalau ikut hurufiah, Yesus bagi tahu kita, kalau dia tampar pipi kiri kita, yang di kanan pun harus ditampar olehnya. 你会不会这样做？ Kamu akan buat begitukah? 我不会这样做。 Saya tidak akan buat begitu. 因为主耶稣不是这个意思。 Sebab itu bukan maksud Tuhan Yesus. 主耶稣的意思就回到39节的上半节说，不要和那个恶人作对。 Jadi maksud Tuhan Yesus, kita kembali ke kalimat atas ayat 39, yaitu janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. 由他打， Biarlah dia pukul, biarkan saja. 那是打脸罢了嘛Itu cuma pukul pipi. 那第40节呢？ Ayat 40 pula. 第二种就有人想要告你，那要拿你的礼衣，那连外衣你给由他拿吧。 Yang kedua pula ada kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. 所以告你要告你的， Jadi orang itu mau mengadukan engkau, 要拿你的礼衣的。 mau merampas baju kamu. 那就是说外衣也给他好了。 Tuhan Yesus katakan, bagi jugalah dia itu jubah. 所以这个方法说，不要与他作对，免去不要有更坏的事情发生。 Ini maksudnya ialah janganlah melawan dengan dia supaya jangan berlaku hal yang lebih teruk. 第三个在41节， Yang ketiga di ayat 41, 有人强迫你走1里路，那你给他走2里。 dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. 这是你的脚啊。 Ini adalah kaki kamu. 所以你看前面第一个是脸，第二个是你的衣服，第三个是逼你走路。 Jadi kita nampak yang pertama ialah pipi kamu, yang kedua ialah baju kamu, yang ketiga ialah paksa kau berjalan. 有人会这样做。 Ada orang yang akan berbuat begitu. 最后呢42节， Akhirnya di ayat 42, 所以主耶稣说，如果他有求你的，那你就给他。 kalau dia meminta kepada kamu, maka bagilah dengan dia. 或者说接下来说向你借贷的这样的，那你不要推辞，你也去帮他吧。 Yaitu janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. 总是不要跟他作对就是。 Asalkan janganlah berlawan dengan dia. 主耶稣叫我们学习的是叫忍让，就是一个转机。 Jadi Tuhan Yesus mau kita belajar bahwa sabar dan bertolak ansur itulah satu peluang untuk mengembalikan situasi. 来去纠正他们的不对的一个原则，以眼还眼，以牙还牙的那一个动作。
untuk membetulkan prinsip mereka, yaitu mata ganti mata dan gigi ganti gigi. 因为说眼重点以眼还眼，以牙还牙。那以命呢，要还命。如果他杀我的，那我要杀他。 Jadi kalau yang penuh ini mata ganti mata dan gigi ganti gigi, nyawa harus ganti nyawa. Maksudnya kalau dia bunuh saya perlu bunuh dia juga. 那主耶稣叫我们逃避或者是忍让就是方法。 Jadi Tuhan Yesus mengajar kita haruslah meninggalkan ini, maksudnya sabar dan bertolak ansur, itulah caranya. 甚至在弥迦书里面也有在告诉我们。 Sehingga di dalam kitab Mikah pun ada bagi tahu kita. 我们做一个基督徒就是真的要把武器换成用具。 Kita sememangnya sebagai umat Kristen haruslah menukar senjata menjadi alat. 我们看弥迦书， Mari kita lihat kitab Mikah. 弥迦书的第4章， Mikah pasal 4. 这是末后教会的复兴嘛。 Ini adalah perkembangan gereja pada akhir zaman. 你看我们在教会里面的应该是怎么样？ Kita lihatlah apakah keadaan yang patut terjadi dalam gereja. 你看4章3节， Kita lihat pasal 4 ayat 3. 他必在夺国的民中施行审判，为远方强盛的国断定是非。他们要将刀打成斧头，把枪打成镰刀。这国不举刀攻击那国，他们也不再学习战事。 Ia akan menjadi hakim antara banyak bangsa dan akan menjadi wasit bagi suku-suku bangsa yang besar sampai ke tempat yang jauh. Mereka akan menempah pedang-pedangnya menjadi mata bajak dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Dan bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa dan mereka tidak akan lagi belajar perang. 所以可见基督徒是要求神给我们审判保护不是只是纯粹依靠武器来保护自己。 Jadi sebagai umat Kristen kita patutlah mohon perlindungan dan penjagaan Tuhan dan bukan hanya bersandar kepada senjata kita. 这也不代表说我们不能不拥有一些武器了，就是说你可能也会有枪，可能有一些会仿生的东西。 Jadi ini bukan bermaksud kita dihalang untuk mempunyai senjata lah. Mungkin kita boleh mempunyai senapan ataupun alat-alat untuk mempertahankan diri. 对啊，有些信徒也有就是有这些枪就是有武器的或者手枪的这种有那种证据，然后他们有他的 license 嘛。 Jadi ada seiman kita yang mempunyai senapan ataupun pistol lah yang berlesen. 也是合法的。 Itu memang ikut undang-undang juga. 但是你总不能把说我有这个武器，我有手枪的，我就随便可以去杀人，不能的。 Jadi kamu tidak boleh cakap, oh ya saya ada pistol ini, saya bolehlah sembarangan bunuh orang. Tidak boleh. 还记得吗？彼得身上也会带刀出来。 Kita ingat lagi kah? Petrus pun ada bawa dia punya pedang. 对啊，他主耶稣被抓的那个晚上，他不是拔刀相助吗？ Bukankah pada malam ketika Yesus ditangkap itu dia mengeluarkan pedangnya untuk menolong? 那主耶稣告诉他什么？ Apa yang dikatakan Yesus kepadanya? 难道门徒没有权利要保护自己吗？有。 Tidakkah murid-murid itu mempunyai hak untuk mempertahankan Yesus? Ada. 有，他可以的。 Ada, dia boleh. 但是那个时候他拔出刀的时候怎么样？主耶稣说什么？ Tetapi pada waktu itu ketika dia menghunus pedangnya itu, apakah yang dikatakan oleh Yesus? 如果你看马太福音的26章， Kalau kita lihat di Injil Matius pasal 26, 26章的52节， pasal 26 ayat 52, 主耶稣对彼得说：“收刀入鞘吧。” Yesus berkata kepada Petrus, masukkan pedang itu kembali ke dalam sarungnya. 你凡动刀的，就必死在刀下。
Sebab barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. 所以可见主耶稣叫彼得收刀入鞘。 Jadi Yesus mengajar Petrus untuk masukkan pedang kembali kepada sarung itu. 对啊，如果主耶稣要反抗的话，也可以啊，没问题啊。 Kalau Tuhan Yesus mau berlawan pun boleh, tidak ada masalah. 因为53节你看到主耶稣说，难道我不能叫12营的天使来帮我？ Sebab di ayat 53 mengatakan, kamu sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapa supaya mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku? 开玩笑，12营的天使那么多一来，我看整个巴勒斯坦地都变荒凉了。 Jangan main-main, 12 pasukan malaikat kalau datang, satu tanah Palestina semua pun jadi rata. 在西西家的时候，曾经神派一位天使，都已经杀了185000人。 Jadi dalam zaman Hizkia, Tuhan hanya menghantar satu orang malaikat pun sudah membunuh 185.000 orang. 你这12营来不是更厉害？ Kalau sini ada 12 pasukan, bukan lebih dahsyat kah? 主耶稣不要。 Tuhan Yesus tidak mau. 你看那个刀已经砍掉了那个大祭司仆人的耳朵，主耶稣也医治好了。 Coba kita lihat pedang yang telah memotong telinga hamba imam besar itu, Tuhan Yesus pun sembuhkannya. 所以主耶稣要免去这些杀害的事件。 Jadi Tuhan Yesus ingin elakkan hal-hal pembunuhan. 况且主耶稣已经是开始把自己舍去要被抓拿、受苦、钉十字架。 Lebih-lebih lagi Tuhan Yesus sudah mula menyerahkan diri supaya dia ditangkap dan disalibkan. 好，第四， Yang keempat, 正在逼迫或者会面对殉道。 dalam keadaan mengalami penganiayaan atau mati syahid. 我们可以发觉主耶稣教导我们，正在迫害、逼迫的时候，我们是可以怎么样逃亡的。 Jadi Tuhan mengajar kita, ketika kita berada dalam penganiayaan, kita boleh melarikan diri. 请看这个马可福音， Mari kita lihat di Injil Matius, 马可福音13章， maaf, Markus pasal 13. 马可13章 Markus pasal 1314节。 ayat 14. 你们看见那行毁坏可憎的站在不当站的地方，读这经的人需要会意。那时在犹太的，应当逃到山上。 Apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat yang tidak sepatutnya, para pembaca hendaklah memperhatikannya, maka orang-orang yang di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan. 主耶稣在预言说，以后末后的日子，教会会受大逼迫的时候，你可以做什么？你只可以逃。 Jadi Tuhan Yesus mengajar waktu kelak nanti ketika gereja mengalami penganiayaan besar, apa yang kamu boleh buat? Melarikan diri. 那当然，你逃不掉的时候，可能被抓，像史提反一样，那你还是勇敢的见证主，为主殉道。 Jadi kalau kamu tidak dapat melarikan diri dan ditangkap seperti Stefanus, kamu beranilah bersaksi bagi Tuhan dan kemudian mati syahid. 所以在自卫的情形之下，可不可以杀人呢？我们都要考虑这个四方面。 Jadi bolehkah kita membunuh karena mempertahankan diri? Kita harus merenungkan 4 aspek ini. 那当然了，你在保护自己可能会伤害别人，那当然也是有你的权利。 Jadi ketika kamu mempertahankan diri, kamu mencederakan orang lain, itu kamu memang ada hak. 那第一，你不是要你激怒别人而人起杀你的话，那你其实你自己已经失去了这个自卫的权利的。 Yang pertama, kalau kamu menimbulkan kemarahan orang lain sehingga dia mau membunuh kamu, kamu sudah kehilangan hak untuk mempertahankan diri. 那第二呢，对方的武力武器或者是那个时间点来说，它是对你有很大的威胁，你可以保护自己。 Yang kedua,
kalaulah senjata pihak lawan itu lebih dahsyat daripada kamu ataupun dari segi masa dia mengancam nyawa kamu, kamu boleh mempertahankan diri. 第三呢，主耶稣在教导我们说，我们都是要宁可忍让不要再惹起更糟糕的事。 Yang ketiga pula, Tuhan Yesus mengajar kita lebih sanggup lagi lah sabar dan bertolak ansur supaya jangan menimbulkan hal yang lebih teruk. 最后的情形说，在逼迫之下你只可以逃但是或许你也要预备说会被顺道。 Yang keempat pula, ketika penganiayaan, kamu hanya boleh melarikan diri ataupun harus membuat persediaan untuk mati syahid. 好的，所以这个是我们在这一方面需要考虑的一些这个几样。 Inilah beberapa perkara yang patut kita ambil kira lah dalam aspek ini. 所以看来身上有武器没有武器这种是武器都是中性的，作恶是人在做。 Jadi kamu mempunyai senjata atau tidak, senjata ini bersifat neutral sebab yang membunuh, yang berbuat jahat itu ialah manusia. 就算不是武器你在家里的小刀啦，或者是刀片啦，种种的利器啦，甚至可能一支笔也可能因为你要杀人的动机，这个恶事的在里面，那一个东西中性的东西也成为犯罪的道具。 Jadi mungkin bukan senjata, mungkin di rumah kamu ada pisau yang kecil ataupun pen kah, benda-benda yang neutral begini, kalau kamu mau membunuh itu pun menjadi senjata. 所以是人在作恶。 Jadi yang berbuat jahat ialah manusia itu. 所以要防止作恶杀人的话，那当然是要从自己来去心里做起的。 Jadi kalau mau elakkan kejahatan ini berlaku, mau mengelakkan pembunuhan, haruslah mula daripada diri sendiri. 好的，我们现在来看一个题目看一个情形，大家可以做一些回答嘛Jadi marilah kita lihat satu soalan, satu keadaan, dan kita boleh coba menjawabnya. A 和他的一家人住在科格园一天晚上一伙的5个人外来人来到他的家，吩咐他打开家门。A 为了家人的安危而拒绝开门，这一伙的人就威胁他马上开门，不然就将房子烧了。A 发觉到可能得到发觉到不能得到任何的帮助，他就拿出他的半自动手枪从窗口处发射了一枪以示警告。那这一群人不但没有离开，反而开始砸门。在歹徒破门而入的时候， A 就迅速的连续开枪将5个歹徒都杀死了。之后他发现那些歹徒拥有8棱刀、马来剑和手枪之类的致命的武器。 A 行动合乎道德吗？如果那些歹徒没有任何武器，情形会有所不同吗？ Jadi E ini dan keluarganya tinggal di sebuah estate toko. Satu malam, satu geng yang terdiri daripada 5 orang pendatang datang ke rumahnya dan memaksanya untuk membuka pintu. E enggan berbuat demikian sebab ia khawatirkan keselamatan keluarganya. Geng tersebut pun mengancam akan membakar rumah E sekiranya ia masih enggan membuka pintu. E tahu bahwa tiada bantuan yang akan datang, maka ia pun mengambil senapang semi-otomatiknya dan menembak ke arah tingkap sebagai amaran. Walaupun demikian, geng itu tidak mengedar diri, sebaliknya coba memecahkan pintu depan. Sebaik saja pintu itu terbuka, terus menembak bertubi-tubi dan membunuh kelima orang tersebut. Kemudian, didapati geng tersebut membawa bersama senjata-senjata yang tajam seperti parang, keris, dan sepucuk pistol. Adakah tindakan patut dari segi moral? Adakah apa-apa perbezaan sekiranya tidak kedapatan sembarang senjata yang bahaya yang dibawa oleh geng tersebut? 好的，
大家看了这样的一个情况，大家有怎样的一个反应哦？第一个问题就是说 A 的这个行动道德吗？ Jadi selepas kita lihat keadaan ataupun soalan ini, apakah respon kita? Yang pertama ialah, adakah tindakan A itu patut dari segi moral? A 有没有这样的一个权利保护自己的生命？ Adakah A mempunyai hak untuk mempertahankan nyawa sendiri? 有没有要人回答？大家可以开声音回答，互动。 Ada orang mau coba menjawab, kita boleh buka mikrofon dan menjawab. 我们讨论一下。 Mari kita bincang-bincang. 有吗？ Adakah? 可以开麦克风哈，麦克风，哎，发表一下嘛。 Boleh buka mic dan cobalah bagi tahulah pandangan. Oh, 有人在 chat reply. 我看不到，因为我在放了。你们不要给我chat，我要你们开声音讲。Janganlah. Jangan kamu type di chat saja. Coba buka mic lah bagi tahu saya. 因为传道看不到你们的字，因为我 share 这个 screen 哦，我只有看到我的 screen 罢了。 Sebab pendeta tidak dapat nampak chat box itu sebab pendeta sedang share screen. Dia hanya nampak screen sendiri. 你不开镜头，你讲话也可以，就是说你发表一下道德吗？ Kamu tidak perlu buka kamera pun boleh. Kamu buka mikrofon saja bagi tahu ini bermoral atau tidak. 有人在 chat 那边讲 ，OK， 他有权利这样做。有啊，我看不到，只有一位了。只有一位。哦，还有吗？还有其他的吗？ ada lagi respon dari orang lain. Haleluya, berhak. Berhak, oke? Ya, berhak untuk melindungi diri sendiri. Oke. 好，有一位也是说有权利要保护自己。有什么理由吗？ Ada apa-apa sebabkah? 有什么理由会让 A 是真的有权利保护自己？ Ada apa-apa sebab Haleluya, supaya A dapat melindungi diri? E berhak untuk mempertahankan diri sebab ia berlaku pada waktu malam. A 有权利保护自己，因为这件事情是晚上发生。好，还有吗？ Ada lagi? 传道，如果我觉得 A 是有权利这样子做，第一他有先给警告，过后他警告之后，他是觉得他有生命危险，过后他说他还有给警告，过后给了警告之后还是没有效，过后之后他又之后他是把门关掉，过后他也没有看到，所以就很像在晚上这样子，就很像他看不到对方是什么武器还是什么，有没有威胁他还是什么，过后他就觉得对他生命有威胁，所以他就有权利这样子做啦。好，jadi pandangannya begini, satu ialah dia telah memberi amaran, dia sudah memberi amaran tetapi tidak berkesan. Yang kedua, dia rasa hidupnya sendiri diancam. Kemudian yang ketiga, dia tutup pintu dan waktu malam lagi dia tidak nampak penjahat itu apa punya rupa, ada senjata atau tidak. Jadi karena dia rasa kehidupannya, nyawanya diancam, jadi dia ada hak berbuat begitu. 我在哪一方面知道他的生命受威胁？在哪一点？ Jadi di butir mana dia tahu bahwa kehidupannya diancam. 因为他晚上没有看到那个人，他知道有5个人罢了，但是
他怎么知道这个五个人真的很威胁他的生命呢？ Karena waktu malam dia tidak nampaklah geng itu, tetapi bagaimana dia tahu geng itu mengancam nyawanya? 他们讲要烧他的屋子啊。要烧他的屋子。对了， Mereka cakap akan membakar rumahnya. 这已经很大的威胁了哦。 Ini pun sudah satu ancaman yang sangat besar. 对了，那好了，那如果接下来就说打死了这个5个人以后发现他们没有武器怎么办？ Oke, jadi sekarang soalan seterusnya, kalau selepas membunuh 5 orang ini, kedapatan bahwa mereka tiada senjata, apa macam? 他有错吗？ Adakah dia salah? 会有不一样吗？ Ada perbezaankah? Tiada. Tiada，怎么样？为什么呢？ Kenapa? Contoh geng itu mengancam untuk membakar rumah untuk membakar，OK， 好的，传道，对，我是觉得 A 的行动是虽然是符合道德，可是应该是违反法律的啦。据我所知，在马来西亚，其实普通百姓是不可以拥有枪的。枪的只可以拿来打猎，而且也不容易申请，只有警察可以拥有枪。就算是他有危险的生命他也不应该拿枪来射那个人呐。然后而且他也没有看到有火，他只是说到他会烧他的屋子，因为他也没有真正有看到有火，所以如果是这样子，我觉得是不符合道德啦，我的看法。Jadi pandangan saya lah dari segi moral dia betul, tetapi dari segi undang-undang dia salah sebab kalau ikut undang-undang Malaysia rakyat biasa tidak boleh mempunyai senapang lah, cuma pihak polis saja yang berhak mempunyai senapang. Jadi dia tidak patut guna senjatanya itu untuk membunuh lah. Lagipun dia tidak nampak juga ada api dari pihak geng itu sebab dia hanya dengar ancaman saja, bukan dia betul-betul melihat ada api. 好的，那如果是你是 A 了，你会怎么做？那如果你觉得要考虑马来西亚的法律，那请问你会怎么做？ Jadi kalaulah kamu ialah A dan kamu harus mengambil kira tentang undang-undang Malaysia juga, apakah yang patut kamu lakukan? 我会报警先，然后是把家人就锁在房间里面啦，就报警出来讲。因为如果是真的是烧起来的话，我相信还有窗口可以逃命的啦。所以或者是有一些防卫的武器，就可能用刀之类的咯。因为刀的话，如果那人真的是要来杀你，他有武器的话，他会靠近你的身体，你就会觉得你有危险，那时候就可以反抗咯。而且枪它是远射的武器嘛，所以是会比较危险，造成误杀或者是谋杀。Oke. Jadi saya akan mengurung keluarga saya di dalam bilik dan cepat-cepat lapor polis lah, tunggu polis yang datang tolong. Dan kalaulah mereka betul-betul membakar rumah saya percaya di rumah saya ini ada lagi tingkap lah yang saya boleh melarikan diri. Dan untuk mempertahankan diri saya akan menggunakan pedang atau pisau lah, sebab itu ialah senjata jarak dekat. Jadi kalau orang lain mau datang mengancam kamu, mereka akan dekat-dekat. Jadi pisau itu masih boleh digunakan untuk pukul mereka. Dan kalau senapang pula itu ialah senjata jarak jauh, jadi itu mungkin akan terjadi salah bunuh orang. 好了你这样的想法，说第一，你没有先考虑这个地方可可远，他是住在达里可可远的一个。Jadi kalau pemikiran atau cadangan kamu ini, pertama kamu tidak mengambil kira tentang ke lokasi rumahnya itu. Dia tinggal di Estate Koko. 我不晓得你有没有经历过在
打理可可园的这个情形了。如果他是在可可园，是管理可可园的嘛？ Jadi saya tidak tahulah kamu pernahkah mengalami keadaan mengurus estate koko ini. 对，那如果他是在可可园的话，那当管理可可园的人，他们在法律上是容许可以有枪，有手枪的。 Jadi kalau orang yang mengurus estate koko dari segi undang-undang mereka diizinkan untuk mempunyai senapang. 不一定是说打山猪、打野兽是另外一种了，这是你没有看到是半自动的手枪。 Jadi bukan senapang biasa yang dipakai untuk menembak babi hutan. Ini kalau lihat soalan ialah senapang semi otomatik. 对，一般上园主或者是管理科，他们是可以容许有枪的。 Jadi biasanya tuan estate ini ataupun pengurus estate ini mereka diizinkan untuk mempunyai senapang. 在可可园的这个当时被围困你或许就在那个地方，也不一定可能你可以通电话通知警察，因为离警察局很远的。 Jadi di estate koko ini kamu kalau telepon polis pun tidak semestinya berkesan sebab estate koko jauh betul daripada balai polis. 那如果这样的情形下，那又怎么样？ Jadi kalau dalam keadaan begitu apa pula terjadi? 你没有发觉说 A 是没有办法得到任何的帮助。 Adakah kita perhatikan dalam soalan itu bahwa E tahu bahwa tiada bantuan yang akan datang. 那如果你不利用这个权利，你就让你听见是用手，他用口威胁嘛，他用火烧，那你就让他用火烧你屋子，那要怎么样呢？ Jadi kalau kamu walaupun tidak nampak, dia cuma mengancam dari segi mulut saja bahwa dia mau membakar rumah kamu, apa yang patut kamu buat? 对，这个是要考虑的。 Ini sesuatu yang patut diambil kira juga. 那所以我就问了如果你是当时是 A 的话，你真的会这样做吗？ Jadi saya tanyalah kalau kamu ialah E pada waktu itu, betul-betulkah kamu akan berbuat demikian? 可以做考虑了这个就先考虑，因为这个都有两种不一样的答案。 Boleh kita renungkanlah sebab ini adalah ada dua jenis jawaban. 对我来说，我是说 A 绝对是有权利保护他还有他的家人。 Bagi saya memang berpendapat bahwa E berhak untuk mempertahankan keluarganya. 以我们的伦理来说，我们是没有这个没有什么可以看到说是让对方来寻仇的，这个不是因为别人来寻仇，是纯粹可能是应该来打抢吧。 Jadi dari segi etika ini kita tidak nampak ada yang kita izinkan orang yang berkaitan dengan orang lain datang mau menuntut balas. Mereka ini sepatutnya datang hanya untuk merampas saja. 过来说他在外面威胁的那一个点就是用火烧你屋子。 Kemudian butir yang mereka guna untuk mengancam kamu adalah mau membakar rumah dengan api. 然后呢，我们可以放下 A 他没有做错，因为他的那个手枪是拿来做警告的，他不是拿来杀人的，这个是法律，这是对的。 Kemudian kita dapati bahwa tindakan E untuk menggunakan senapangnya untuk membuat arahan, dia tidak membunuh orang dari segi undang-undang ini betul. 没想到是说这样开枪反而是让对方更加要拥挤，然后砸门破门进。 Sebaliknya dia tidak terpikir bahwa tindakannya sebagai membuat amaran itu membuat pihak geng itu ingin datang memecahkan pintu depan pula. 那既然果然有武器了他们身上也有武器了，这是在上法庭的时候，这是很足够的佐证的证据了。 Jadi mereka memang mempunyai senapang
senjata. Jadi itu dalam segi pengadilan cukup sebagai bukti. 问题就是说，如果这个是带上法庭的话，比较难佐证的，就是说，那时候有没有证据说对方是有证据说是要拿火烧你了，那个可能就是一个就是可以争论点了。 Jadi kalaulah dibawa ke mahkamah, salah satu soalan lah yang boleh dipertikaikan adalah, adakah kamu mempunyai bukti bahwa mereka ada membuat ancaman mau membakar rumah kamu? 如果你打死的都没有武器的话，这个在法庭上更加是难，那种争论性很大的地方。 Jadi kalaulah 5 orang yang kamu bunuh itu semua tiada senjata, ini akan sangat susah mau dipertikaikan di dalam mahkamah lah. 所以这个情形如果要查究下去，真的是比较复杂的。 Jadi kalau keadaan begitu mau diteruskan memang sangat menyusahkan. 但是这种情形呢，就让我们可以开通一下说，我们人有没有在这种情形下，你可以要保护自己的生命。 Jadi dalam keadaan begini kita boleh terfikirlah semada kita sebagai manusia ini boleh mempunyai hak untuk mempertahankan diri. 好，谢谢大家的回应了啊。 Terima kasih atas respon semua orang. Contoh 这边还有一些comment 要不要我读出来？ 可以啊，你读啊。 好，有一些人说 menembak kakinya, 射他的脚，还有讲 kalau saya terus berlutut berdoa, Tuhan saja boleh membantu, Dia yang memegang nyawa manusia. 还有人说树的人要去告这一伙的人，然后有人说逃跑，有人说，如果他自首的话，也算是自杀吗？好了哈，这个第一个情形就是说，怎么说？刚才还是说嘛，那个射他的脚。可以啊，那你可以这样建议他啦，但是他进来的他这个。 现在这个情形就是讲你跟他提议射脚嘛，现在当然，希望你下次遇到的时候你就会射脚了。好的。Jadi sekarang ada orang cadangkan menembak kakinya, jadi oke lah cadangan yang baik lah. Harap kalau berjumpa dengan keadaan begini, lain kali kamu boleh menembak kaki penjahat. 记得现在我不是在做拍戏ingat sekarang saya bukan sedang membuat film. 对，你拍戏还可以换那个戏曲嘛。 Kalau kita membuat wayang, masih boleh lagi kita mengarang cerita. 我是在说刚才这样的一个发生，是不是可以告诉我们可以保护自己，这样罢了。 Jadi soalan saya tadi ialah kalau keadaan telah terjadi begitu, bolehkah kamu mempertahankan diri? 那当然会射脚也是以后可能大家可以注意一下就好了。 Jadi kalau menembak kaki itu kita boleh perhatikan pada waktu kelak. 那过来第二呢？那个是说什么？祷告啊？我直接祷告。你会吗？ Jadi pendeta tanya, kamu akan terus berdoakah? 可能你会叫家人祷告啦，那你可能还是会面对那些人的。 Jadi mungkin kamu akan suruh ahli keluarga kau pergi berdoa dan kamu akan berhadapan dengan geng itu. 当然我们在祈求神迹啦，我们也不是在做戏剧跟他改，我是说事情这样发生了，你要怎么样？ Ya, kita ini ialah sedang memohon tanda mukjizat sudah. Jadi saya bukan suruh kita mengarang cerita. Soalan saya ialah keadaan begitu telah berlaku. 所以谢谢大家提供的那个戏剧的改变。 Jadi terima kasihlah semua orang kerana memberi cerita alternatif. 还有没有？还有没有？刚才最后一个啦，是一个问题来的。如果 A 自首的话，这算自杀吗？你可以自首吗？ Jadi 自首吗？ soalannya A, kamu boleh serah diri atau tidak? 你错在哪里啊？ Kalau begitu, di manakah kesalahan 对 kamu? 方不是警察呢，你没有做错呢，现在是
对方来攻击你。 Sekarang ialah orang lain itu bukan polis, dia datang mau mengancam, menyerang kamu. 也前面你看到没有求和的迹象啊， Kita nampak di depan itu mereka tiada apa-apa niat mau berdamai. 对，他只不过可以发动说开枪从外面来去警告他们离开。 Jadi dia cuma boleh menembak keluar untuk memberi amaran kepada mereka untuk meninggalkan mereka. 对了，那你也不可能说往外开枪打他们啊，这是也是错的。 Jadi kamu tidak boleh juga menembak keluar sengaja mau membunuh mereka. Itu pun salah. 现在这个情形是说他已经进来破门进你的房，你才杀他的。 Jadi sekarang keadaannya ialah mereka telah memecahkan pintu dan masuk ke dalam rumah, barulah membunuh mereka. 对，这个是情形是这样。 Inilah situasinya. 没有了吗？还有吗？ 没有了，就是这样多。所以大家的想象力很丰富呢。 Jadi imajinasi kalian sangat hebat. 所以当然，因为我们看的戏多嘛， Tentulah sebab wayang yang kita tengok sudah banyak kan. 但是刚才纯粹是对刚才这样的示范的时候，是让我们告诉你有没有权利保护自己，这个是我们课题啊。 Tetapi keadaan tadi, yaitu soalan tadi ialah dalam keadaan begitu, bolehlah kamu mempertahankan diri. 好，我们还有下一节课下个月就是我们谈到说战争的时候可以杀人嘛。 Jadi dalam kuliah yang seterusnya kita akan bincang membunuh ketika waktu peperangan boleh atau tidak. 这个是也很多弟兄姊妹在问的。 Ini pun banyak ditanyalah oleh saudara-saudari. 那个是在下个月我们再去讨论啊。 Jadi ini kita akan bincang pada bulan depan. 还有大家要记得的就是说11月、12月有的大家的功课啊。 Jadi yang kita harus ingat ialah pada bulan 10 dan 11 itu ada kerja rumah kita semua ya. 所以各自亚庇区的青年然后大家分配小组，大家做准备报告。 Jadi belia-belia di Sabzon TK ini jadikanlah kumpulan supaya membuat laporan. 所以意思说10月是有亚庇教会的这一组的有人那一个晚上大家你要分享你的报告。 Maksudnya ialah pada bulan 10 nanti akan gereja KK harus menghantar wakil untuk membuat laporan. 好的，那11月是槟榔帮的， Kemudian bulan 11 ialah gereja Pinampang. 那12月是加隆帮的。 Bulan 12 ialah gereja Kolombo. 希望大家应该做了很多的资料的筹备了啊。 Jadi saya rasa kalian sudah pun banyak membuat persediaan bahan. 这一些都是关乎生命伦理的哈。 Semua ini berkaitan dengan etika nyawa. 对，所以大家去做一些小组的一些讨论。 Jadi semua kita itu pergilah melakukan perbincangan dalam kumpulan. 好，那晚上的课就到这里，我交回给林慧的。 Jadi kelas kita pada malam ini sampai sini saja. Serah kembali kepada pemimpin kebaktian.